Kita bisa dengar Al-Arqam bin Abil Al-Arqam. Ya, baca dia bukan Arqam, bacaan dia Al-Arqam. Ada ilam Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni lah Abdullah ni anak dia. Abdullah ni anak dia Dan anak dia tu pun sahabat. Anak dia juga adalah sahabat. Ingat situ Dia ni nak sebut Al-Arqam bin Abi Al-Arqam bin Wahab bin Abdul Manaf. Saya dengar Wahab bin Abdul Manaf, mak Nabi. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf, betul tak? Dia ni Al-Arqam bin Wahab. Bapa dia lah Arqam tu kan. Maksudnya Arqam dengan mak Nabi ni siapa? Adik-beradik. Nampak dia bagi keturunan dia. Nampak kan? Jadi kalau Al-Arqam tu, Al-Arqam bin Wahab itu adalah adik-beradik Aminah. Jadi yang Abdullah ni siapa dia? Istilah sini anak buah lah kot. Kita panggil apa anak saudara. Anak saudara kan. Nampak dia punya hubungan kekeluargaan tu. Boleh nampak Dia ni, menarik dia ni, antara kelebihan dia ni, orang pandai menulis. Orang yang pandai menulis pada zaman itu. Sehingga kan Nabi SAW lantik dia untuk jadi juru tulis apabila Nabi nak hantar surat kepada raja-raja dekat dunia pada masa tu. Kita tahu kan ada Nabi hantar surat kepada Raja Rom. Tu kena baca Sahih Bukhari tu, hadis yang ke-7. Itu ana syarah kat Kuala Lumpur. Hadis Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW hantar surat kepada Raja Rom. Siapa yang tulis surat tu? Dia ni lah Abdullah bin Al-Arqam ni. Nabi Muhammad SAW hantar surat kepada Raja Bahrain pada masa tu. Bahrain bahkan raja tu masuk Islam pula. Sebab ada raja masuk Islam, ada tak masuk Islam. Ada antara yang masuk Islam tu Bahrain masuk Islam. Raja Rom tak masuk Islam, sampai mati tak masuk Islam. Walaupun dia pada peringkat awal dia memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi last kali dia lawan Nabi dalam perang Mu'tah. Itu sejarah dia lah. Raja Rom. Raja Farsi dapat surat daripada Nabi tapi lawan. Raja Mesir masa tu dapat surat tapi lawan Nabi SAW. Abdullah bin Al-Arqam, kita dah sebut dia seorang pencatat, penulis. Jadi pada zaman Abu Bakar, zaman Umar, dia sambunglah jawatan yang dia kerja dengan Nabi SAW, iaitu tulis surat untuk hantar pada raja-raja yang ada pada zaman tu kan. Dan dia terkenal dengan ketakwaan. Umar puji ketakwaan dia. Jadi pada era Umar, dia dilantik untuk jadi pengurusi lembaga zakat zaman tu. Dan disambung pada zaman Osman bin Affan. Disambung pada zaman Osman bin Affan. Pada zaman sebelum tu, dia tak ada konsep gaji. Start pada zaman Umar bin Al-Khattab. Pada zaman Osman tu tengok dia ni bagus, buat kerja baik, nak bagi bonus lebih. Nak bagi bonus lebih. Kan? Dalam catatan kitab sirah, kitab sejarah, kitab Ibn Ruslan dia disebut diberi Sayyidina Osman menawarkan bonus kepada dia sebanyak 30,000 dirham. Dia tak nak terima. Dia tak nak terima. Dia kata apa? Innama amiltu lillah wa ajri 'ala Allah. Dia, aku buat ni kerana Allah. Aku kerja jawatan ni kerana Allah. Aku hanya semata-mata mengharapkan balasan daripada Allah. Bagi bonus tak nak terima. Pada zaman Osman bin Affan. Kita nampak tak ketakwaan dia tu kan? Memang orang baik sungguh lah. Abdullah bin Al-Arqam nama dia. Ulama Islam khilaf tarikh mati dia. Imam Ibn Hibban kata dia meninggal pada tahun 64 Hijriah. 64 Hijriah. Kata Imam Bukhari, dia meninggal pada era pemerintahan Osman bin Affan. Sayyidina Osman meninggal atau berapa Ingat tak ada? Osman meninggal. Sayyidina Osman 32 Hijriah. 32 Hijriah. Dia meninggal tu dekat akhir tahun 32 Hijriah tu lah. Tapi kata Imam Ibn Hibban, dia meninggal pada tahun 64 Hijriah. Ada ulama kata tak tepat ni yang kata 64 Hijriah, sebab dia ni penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meninggal tahun 64 Hijriah. Wah, apa umur dia masa tu? Takkan masa tu umur dia, berapa? Ini soalan kan? Maka di situ tu nampak lebih munasabah dia meninggal pada era pemerintahan Osman bin Affan. Tu. Tak apalah, itu masalah perdebatan tentang umur dia lah. Tapi dia ni sahabat Nabi Kita kena ingat dia adalah sahabat Nabi. Dan dia ni didapati sebelum dia meninggal dunia mata dia buta.